Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni saya nak tunjuk macam mana kita scalping Nasdaq index. Okey, mula-mula macam biasalah kita akan buka chart. Okey, buka chart. Kalau kata kita dah ada template, just kita pergi saja template yang kita nak tu. Okey, kat sini saya nak letak a few indicator yang saya rasa benda ni bagus untuk kita scalping. Okey, mula-mula sekali kita akan letak ini macam Swiss indicator. Kita nak tengok trend. Okey, lepas tu kita tengok lagi untuk okey, ini pun kita tengok sama ada dia kat mana perubahan dia punya trend tu. Ini kita gunakan. Okey, dan sama kita boleh letak kita punya normal indicator macam RSI. Okey, RSI. Okey, kita boleh letak indikator untuk momentum. Momentum kita nak tengok dia ni berada di mana, overtrade ke, oversold ke, overbought kan. Jadi okey, lepas itu 3 indikator, dan kita ada special kita punya indikator. Ini special. Okey, ini indikator kat mana sama ada kita nak tahu dia sesuai untuk beli ke tak. Okey, time frame yang kita gunakan ada time frame 1 minit. Untuk Nasdaq kita pakai 1 minit. Okey, dan kita buat lagi untuk chart ni, satu chart lagi, 2 chart, 3 chart. Okey, 1 minute kita letak sini, 5 minute kita letak sini, 30 minit kita letak sini, 1 hour, dan last kali yang mungkin kita boleh letak untuk 4 hours. Okey, kita nak tengok trend. Okey, first kali ini tadi kita dah ada kita punya indikator. Okey, indikator ni kita boleh save. Actually kita boleh save. Mungkin kita kata kita letak 4 hari bulan September. Okey, 4 hari bulan September. Okey, kat sini untuk 5 minit kita terus saja save kita punya template. Okey, untuk 30 minit kita save juga untuk 4 minit. Okey, ini kita save untuk kita punya template, dan ini kita save untuk kita punya template. Okey, 5 okey, maksud dia 5 chart ni berbeza-beza. Maksud dia 1 minit, 5 minit, 30 minit. Ni okey, satu lagi kita buat untuk 15 minit, 15 minit. Okey, kita tengok, kita ambil untuk 15 minit punya chart. Okey, sekarang kat mana kita nak trade, kat mana kita nak ambil entry, mana sesat. Okey, sekarang the first kali kita tengok okey, ada satu lagi indikator sini. Kita boleh ambil satu indikator. Okey, untuk indikator ni saya akan bagi free kepada yang mana subscribe dengan saya punya link under broker yang kita pilih lah. Jadi tapi kalau siapa yang tak subscribe under saya, kena beli lah, sebab ini special untuk saya punya subordinate lah, maksud dia bawah kita lah, bawah saya. Okey, kita pakai
Sisi indikator ada dia ada banyak indikator yang apa ni kita okey, kita kalau kita nak senyapkan bunyi ni ya, just kita okey, dia sepatutnya dia senyaplah bunyi dia ni. Kita pakai GG Trend. Okey. Ini ya, kalau kita perasan kita save dengan kita punya ni tadi, kita save kita punya template. Okey. Alright. Okey. Kenapa saya pakai indikator ni? Actually kita boleh tahu untuk 5 chart tu sepatutnya okey untuk 1 minit, 5 minit, 15 minit, 30 minit, 1 hour, 4 hour, 1 day, 1 week, 1 month. Okey, actually dia dah tahu. Kalau kata kuning ni maksud dia macam sideways. Okey, merah ni dia dah trend. Ini dia sideways, ini uptrend. Okey. Sekarang kita tengok okey, untuk 1 minit. Okey, ini 1 minit. Maksud dia kalau kita tengok 1 minit ni, dia tak tahu lagi dia sama ada nak pergi naik ataupun atas. Maksud dia itulah dia letak kuning. Kalau kata kita pergi ke 15 minit, 15 minit memang kita tengok dia memang downtrend, sebab tu dia merah. Ini dia merah, nampak perasan dia merah. Okey, kita pergi ke 1 hour dia pun downtrend. Okey, kita tengok 1 hour tadi downtrend. Daily kalau kata kita tengok ini, kita boleh tambah lagi satu. Ini just untuk kita punya reference saja. Kita punya reference saja. Okey, maksud dia okey, sorry, ini daily. Kita tengok daily. Okey, daily actually downtrend. Dan actually kuning. Maksud dia actually dia maksud dia sebab ada satu saja chart ni dia tak tahu nak pilih pergi mana, lepas tu dia letak kuning lah. Okey. Okey. Sekarang kalau untuk Nasdaq kita perlu ambil yang kecil. Kenapa saya letak kecil? Sebab Nasdaq ni dia punya 1 pip ni mewakili $1. Kalau kata kita pilih 0.01 lot. Okey, kalau kata kita pilih 0.01 lot, maksud dia 1000. Kalau kata kita tengok macam ni, okey, kalau kata kita tarik daripada sini ke bawah kan, kita nampak 14088, maksud dia 14,000 poin bersamaan dengan 140 pip. Maksud dia pip adalah $1. Maksud dia sekarang ni kalau kata kita tengok kalau kata kita tengok ini daripada sini sampai sini dia dah 44 pip. Maksud dia $44. Kalau kata kita beli 1 lot, kalau kata kita beli, kita beli 0.01 lot. Kalau kata kita beli 1 lot, dia bersamaan dengan kena kali dengan 100 lah. Kali dengan 100 lah. Maksud dia kalau kata dia punya pip ni tadi, contoh sini 43, sekatalah sini 4487. Kalau kata kita beli 1 lot, dia ada bersamaan dengan 4487.
Nampak tak tu situ kan. Jadi benda ni walaupun kita main chart yang kecil, tapi dia punya amount of money tu besar. Jadi kita kena, kalau kata kita punya fund mungkin dalam $500, saya nasihatkan kita cuma ambil 0.01 lot. Maksudnya satu maksudnya bersamaan dengan, kalau sekarang ni harga dia 11,800 lebih, maksudnya leverage yang dia bagi adalah 200. Contoh kalau kata sekarang harga 11868 contoh, dia bagi kita 200 leverage, maksudnya kita dalam akaun kita mesti ada minimum lebih kurang $60, $60 minimum. Kalau tak, kita tak boleh trade untuk Nasdaq. Kita boleh trade untuk forex macam tu, boleh lah. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak trade, kita nak start. Okey, kalau mengikut kita punya analisis yang dekat sini, sebab ini betul-betul kita gunakan TA, maksudnya kita tak consider fundamental. Sebab hari ini rasa fundamental, kalau kita tengok pergi ke forex factory, rasa tak ada. Okey, kita boleh tengok katalah kita pergi ke forex factory, kita tengok forex factory, kita nak tengok hari ni ada tak big news untuk USD ke, sebab Nasdaq ni dekat US. Okey, 4 hari bulan esok, maksudnya hari Jumaat esok malam pukul 8.30 ada. Tapi untuk hari ni 3 hari bulan, okey, 3 hari bulan tadi ada pukul 10 malam, sekarang dah pukul 12 tadi dah maksudnya tadi dia big, ada perubahan besar lah. Kalau kata kita tengok chart ni tadi pun, kita tengok hourly ataupun 4 hourly, nampak ini perubahan ni pukul berapa. Kalau kata kita nak tengok jam dia, kita boleh tengok situ, maksud dia pukul 12 waktu London, bukan waktu London, ini waktu dia dekat US, pukul 12 tengah hari, di pukul 12 pukul 12 maksudnya US lebih kurang pagi pagi mungkin dalam pukul 10 macam tu, pukul 10 macam tu. Tapi kalau kata kita tengok dekat tadi pukul 10 malam Malaysia, sebab ini saya dah set untuk Malaysia punya masa, saya dah tukar kepada Malaysia punya masa. Jadi tadi ada changing banyak lah. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini 4 hours. Okey, 4 hours. Okey, kita tengok ini 1 hour, ini 30 minit. Okey, 30 minit, ini 15 minit, 5 minit, 1 minit. Okey, daripada sini kita susah sikit nak just market ni nak pergi mana. Sebab kalau ikut dekat trend ni, dia macam still lagi nak downtrend lah. 30 minit, 1 hour masih lagi dia downtrend. Okey, maksud dia masih lagi downtrend. Jadi tapi kalau kita tengok 1 minute, okey, sekarang mungkin kita akan tunggu satu signal yang daripada ni dia ada sell. Kalau kata kita sell, kita boleh sell, kita tunggu dulu. Maksud dia nak tunggu ni, dia kena sabarlah, sebab bila kita nak trade, kita tak boleh terlampau tergesa-gesa sangat. Okey, sekarang kita tengok
Okey, dia downtrend lah. Kita downtrend. Okey, sekarang dia dah macam dia bagi signal, dia kata dia downtrend. Tapi kalau kita tengok dia naik. Okey, kalau macam ni kita jangan entry lagi. Kita jangan entry lagi. Okey, sebab mungkin dia akan bounce balik kan. Okey, paling bagus sekali kita letak sini dulu, nanti kita boleh ubah. Kita buat pending order. Kita buat pending order sell limit. Macam saya nak buat 0.14 lot. Okey, 0.14 lot ni saya nak tunjuk 11903. Ini just nanti kita akan ubah, kita akan letak sini sebab kita sini kita letak 8, maksudnya 81, kita letak 81. Ini loss kita letak 9, mungkin kita letak 12. Okey, kita just letak saja dulu. Okey, kita letak saja dulu. Okey, maksud dia sekarang ni kita tengok bila dia touch saja line hijau ni, tadi kita dah set dia sebagai sell limit. Sell limit, maksud dia sell limit bila dia touch dekat nanti kita ubah ni, dia akan terus sell. Tapi kita kena tengok juga sama ada. Okey, kalau kata kita tengok sini, kita tengok dekat 5 minit, adakah dia akan terus turun ataupun dia naik. Kita tengok kat sini. Okey, 15 minit. Okey, 30 minit, 1 hour. Okey, untuk trade ni kita kena sabar. Maksud dia kita tak boleh nak tergesa-gesa entry. Kita tengok market tu turun, kita terus entry, tak boleh. Sebab kadang-kadang benda ni dia terbalik. Apa yang kita expect tu dia salah. Jadi kita kena tengok betul-betul. Kita tengok indikator-indikator macam momentum, RSI. Okey, sekarang momentum dia bawah dekat mungkin 85. Okey, memang downtrend lah, downtrend. Lepas tu RSI dia bawah pada 20, maksud dia dah over. Kalau kata dia bawah oversold, maksud dia oversold, mungkin dia akan bounce balik naik atas. Tapi kita tak tahu sama ada saat kita nak trade ni adakah dia bounce balik, sebab ini 1 hour. Sebab tu bila kita nak trade, kalau kata kita nak trade consider 1 hour, kita tak boleh ambil 1 minute, 2 minute, 5 minute punya chart, sebab nanti kita akan jadi pening. Bila pening, susah kita nak tentukan mana punya kemana trend tu. Sebab macam saya kata tadi, saya buka chart ni untuk guide saja. Maksudnya sekarang ni market ke mana. Kebiasaan. Okey, kebiasaan. Bila ada market contoh macam ni, bila market dia turun bersepanjang, maksud dia ni dia punya ni. Okey, kalau kata kita ukur untuk 4 hours saja, daripada sini lebih kurang sampai ke bawah ni lebih kurang 46640. Maksud dia kalau kata kita beli satu lot macam saya kata tadi 100 unit, maksud dia perubahan dia adalah 46,000. Maksud dia kalau kata kita sell dekat sini, kita sell kat atas ni, turun kita untung 46,000 US. Tapi modal kita mahal lah. Kalau kata contoh kalau kata kita nak beli satu lot,
katalah sekarang satu lot 11824. Okey, kita kali dengan 100. Okey, lepas tu disebabkan broker bagi leverage 200, kita bagi lagi dengan 200. Maksudnya kita kena ada modal lebih kurang 5,900. Maksudnya 6,000 lah. Okey, kalau kata kita ada $6,000, kita boleh entry satu lot. Kalau lah rezeki kita entry betul-betul, maksudnya kita entry tadi betul-betul dekat sini. Okey, katalah dekat sini. Okey, dekat sini lebih kurang. Sekarang ni dalam masa 4 jam dari tadi, kita tengok kita punya profit turun sampai ke bawah ni. Kita punya profit saja 37,000 dolar. Banyak kan, $37,000 kalau kita kalikan dengan 4, 37,000 dolar kali dengan 4.16 lebih kurang kita untuk lebih kurang dalam 150,000. Okey, itu kalau kata kita entry tadi betul lah. Kalau kata kita entry salah, maksud duit 5,000 tadi memang silap-silap melayang macam tu sajalah. Dia sedut terus margin call. Okey, sebab tu kalau kata kita ada modal 5,000, mungkin kita boleh trade dalam 0.1, 0.2 maksimum. Kita tak boleh nak trade besar, sebab kalau kata kita trade besar memang untung besar, itu kalau betul. Kalau kata salah, memang duit tu akan habis sekejap saja. Okey, kita tengok sekarang. Okey, ini 1 minute chart. Kita tengok balik. Okey, sekarang kita tunggu indikator ni. Okey, indikator ni kalau ikut indikator squeeze ni, dia akan macam ni lah. Dia turun, naik, turun. Kalau kata dia macam nak naik, kemungkinan bukan 100%, kemungkinan dia akan naik. Dia akan ikut macam ni lah. Dia akan naik, lepas tu turun, naik. Jadi sama juga dengan ini. Sekarang kita tanda. Okey, ini tanda satu. Kita tandakan kat mana dia berubah. Maksudnya sini kita sell, sini kita buy. Tapi buy kat sini dia profit sikit, lepas tu dia turun balik. Okey, kat sini kita sell. Kita sell. Okey, sekarang kita tak tahu sama ada boleh ke sell ataupun kita kena nak tunggu lagi next punya indikator. Macam ni kan. Kalau kata kita tengok adakah kita boleh sell ataupun tak. Jadi benda ni question mark Sebab tu saya kata kita kena tengok refer pada 1 hour. Kalau kata tengok dekat 1 hour ni, dia macam masih nak turun lagi. Kalau kata kita tengok kita tengok dia punya dia punya trend normally kita untuk trend, kalau kata kat sini kita tengok trend. Okey, ini adalah indikator semasa pada apa berlaku pada chart tu. Contoh sekarang 1 minute chart. Okey, kita tengok 1 hour. 1 hour dia merah, nampak dia akan warna merah. Kalau kita pergi ke 30 minit, dia hijau merah dia star tu, maksud dia still lagi tak dapat dia punya ni. Okay, kalau kata dia hijau merah, maksud dia downtrend. Okay, 30 minit still lagi dia downtrend. Okay, 15 minit kalau kita tengok dia still lagi downtrend. Okay, 5 minit kalau kita tengok sini dia downtrend. Jadi
adakah benda ni dia downtrend. Jadi base dengan indikator ni lah yang kita trade. Okey, kita trade. Okey, sekarang contoh okey, sekarang ini line ni saya dah buat tadi untuk kita punya, dia panggil pending order. Pending order ni kalau kata dia touch saja line ni, dia terus sell. Jadi macam saya kata tadi, okey, ini okey, sekarang kita, ini actually profit. Kita nak tahu profit kita dekat situ 3,000 USD. Ini kita punya loss. Maksud dia loss, kita kena rendahkan dia sebab kita beli tadi 0.01. Jadi dekat sini kita punya loss $900. Jadi okey, kita kena hati-hati masa kita entry. Okey, sekarang kita bawa sini bawah. Okey, kita tak maulah profit tinggi sangat lah, kita lambat tunggu. Kita just profit, mungkin kita kata kita punya profit setakat $1,800. Okey, dekat sini kita tengok, ini kita punya line tadi. Line ni adalah kita punya line sell. Sekarang kita nak tengok, kita boleh ubah. Kita boleh ubah atas, okey, kita boleh ubah bawah. Jadi benda ni terpulang kepada kita lah. Okey, ini adalah 5 minute chart lah. Kita tengok 1 minute chart. Okey, actually 1 minute chart dia nampak jauh lah. Okey, sekarang kita boleh kita tarik kat sini. Kita tarik dekat sini, kita letak, kita letak kat situ. So dia kita boleh jual terus kat sini, tapi kita mungkin bukan mengharapkan lah, mungkin dia akan naik sikit. Bila dia touch saja kita punya line ni, dia akan jadi mungkin akan profit lah. Kita tengok. Okay, dalam masa sama kita boleh tengok juga sekarang ni macam mana volume. Kita nak tengok volume. Okey, volume sekarang kalau kita tengok volume, okey, dalam 86, ini adalah 1 minit lah. Normally volume, kalau kata yang normal standard sekarang dalam 180. Maksud dia volume dia besar. Sebab ini 1 minit punya chart lah. Okey, sekarang okey, kita nak tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sini. Okey, kita adjust kita punya chart. Kadang-kadang chart ni dia terus apa kata orang, okey, dia terus turun lah. Dia terus turun, kadang-kadang dia naik sikit. Sekarang kita nak dia naik sikit, nanti dia akan turun. Maksud dia kita punya profit tu lebih sikit lah. Okey, sekarang dia turun. Kita tengok 5 minute chart macam mana. Okey, kalau ikut 5 minute chart memang dia turun lah. Okey, tapi kita kena hati-hati ya. Kadang-kadang kita tengok resistance. Ini dipanggil resistance. Normally kalau kata dia go to resistance ni, maksud dia pecah resistance ni, mungkin dia akan terus turun lah. Kalau tak, mungkin dia akan bounce balik. Dia akan pergi ke sini. Sini adalah support. Okey, di sini support. Kita katalah sini dia punya resistance. Sekarang kita nak tengok support dengan resistance. Okey, sebab tu saya besarkan sikit. Okey, kalau ikut ini dia punya ni, dia sell lah. Tapi okey, dia akan naik.
Okey, sekarang dia dah touch untuk kita punya tu tadi. Sekarang kita rugi. Okey, kita tengok. Okey, dia touch. Okey, sekarang okey. Okey, sekarang kita tengok dia punya trend. Sama ada downtrend. Kita dah buy. Okey. Sorry, kita dah sell. Kita dah sell. Okey, kita tengok kita punya ni. Okey. Sebab ini saya nak tunjuk saja, mungkin kita akan cut off bila dia profit sikit lah. Okey. Okey. Sebab macam saya kata tadi, okey, ini kalau kata dia touch ni kita rugi $600. Kalau dia touch ni kita profit dia $500. Ini kita boleh ubah-ubah lah, macam mana kita nak ni. Okey.
Okey, kita dah profit. Okey, kita boleh cut out. Okey, sekarang kita punya profit $52 lah. $52. Okey, sebab kita nak tengok dia profit saja tadi kan. Okey, inilah cara macam mana saya scalping. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.